Tunggu sekejap ya. InsyaAllah kita mula dengan ilmu Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul pada pagi ini. InsyaAllah, kalau ikut kalender kita, kalender Malaysia, takwim Malaysia ni 29 Syakban. Tapi kalau ikut takwim Syekh Ahmad Patani ataupun takwim ulama-ulama yang terdahulu, ada yang mengira bahawa hari ini dah Ramadan. Mungkin sebahagian daripada kita telah pun memulakan puasa. Sebahagian kita di Malaysia ni yang mengikut fatwa yang ada sekarang tidak, belum lagi lah, esok pun mulalah. Tak apa, nak ikut mana-mana pun tak apa. Yang penting kita faham, kita ikut tu kenapa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Suara tak jelas Jelas tak sekarang? Saya tak boleh nak cakap kuat sebab Allah izin ada masalah gusi. Baik. Saya nak mulakan dengan kita sama-sama tajdid dan syahadah kita. Tiap-tiap hari kita tajdid syahadah kita. Macam mana nak tajdid syahadah kita? Kita kalau boleh sebagai ni adalah sebagai apa dipanggil, sebagai apa namanya, isyarat. Kita letakkan tangan kita macam berjabat, tangan kanan ke atas tangan kiri, tangan kanan atas tangan kiri macam berjabat. Kita letak dekat dada kita, letak kat dada kita ni. Kemudian kita, ini sebagai isyarat sahaja, kita tutupkan mata kita, dan kemudian kita pun membaca kalimah syahadah 3 kali, 3 kali. Dan bila kita baca 3 kali itu, maka kita doakan, kita minta kepada Allah. Yang pertama sekali, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperbarui iman kita, dengan membuang semua yang syirik. Yang kedua, dan kita hidup bersama Islam, tidak mau hidup dengan jahiliah, Muhammad Rasulullah. Kemudian lepas tu, dalam syahadah yang kedua tu, kita niat minta, ya Allah,
hidupkan aku bersama Islam dan perjuangan Islam. Hidupkan aku bersama dengan pengorbanan Islam, perjuangan dan pengorbanan la ilaha illallah. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, matikan aku dalam kalimah syahadah, dalam kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ya Allah, matikan aku dalam Islam. Jadi kita syahadah 3 kali. Kita minta 3 benda. Yang pertama, ya Allah, hidup bersama dengan mentauhidkanmu. Maknanya, maksud mentauhid ni kita nak jadi disebut muwahidin. Muwahidin ni apa? Orang yang mentauhidkan Allah. Golongan yang mentauhidkan Allah. Muwahidin. Yang betul, kita nak minta, ya Allah, bebaskan syirik, bebaskan murtad. Nombor 1. Nombor 2, nak hidup bersama perjuangan. Jangan kita hidup bersama kalimah la ilaha illallah saja di lidah, tapi bersama perjuangan la ilaha illallah. Bersama perjuangan la ilaha illallah, bersama dengan perjuangan Islam. Nombor 2. Nombor 3, kita minta mati dalam kalimah syahadah, mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah, mati dalam kalimah yang kita mati dalam Islam. Letakkan tangan atas tangan kiri macam ni. Tangan kanan atas, tangan kiri bawah, kita letakkan di dada kita. Letak kat dada kita. Ini sebagai isyarat sahaja. Tak nak buat pun tak apa. Nak buat macam ni pun boleh. Tapi saya cadangkan begini. Macam kita berjabat. Macam kita berbai'ah. Berjabat. Kita nak berjabat dengan siapa ni? Kita tutup mata kita. Kita bayangkan. Orang-orang yang sebelum kita. Kalau tak tahu siapa, kita bayangkan kita sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita sampai ke Rasulullah. Kita bayangkan kita mengucap kalimah syahadah ni di depan Rasulullah. Bayangkan aja. Ada kesan tak? Ada kesan dia. Adakah ini sunnah? Ada ulama-ulama kita yang ini ada sanad dia, tapi sanad ni bila kita jumpa nanti insya-Allah kita boleh buat sama-sama. Kita boleh buat bersama dengan orang-orang yang akan memberikan sanad tersebut. Baik, mula kita buat macam ni. Sebenarnya dah lama dah saya nak suruh, tapi hari ni pasal nak bulan Ramadan ni, kita tajdid sikit. Kita letak kat dada kita, kita tutup mata kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita baca kalimah syahadah tu dengan niat kita mahu mentajdidkan iman kita. Yang pertama sekali, kita mohon pada Allah, ya Allah, buanglah syirik yang ada pada aku, masukkanlah aku kategori orang yang muwahidin. Jadikan aku orang muwahidin, orang yang mentauhidkan kau. Kemudian kita minta, ya Allah, hidupkan aku bersama Islam, jauhkan aku daripada kehidupan ghairal Islam. Yang kedua, kita minta pada Allah ketika syahadah tadi, kita minta supaya Allah SWT memberikan kita kepada kekuatan untuk berjuang bersama dan kalimah la ilaha illallah, berjuang bersama Islam, berjuang. Kita bukan nak, kita di akhir zaman ni kita tak boleh hidup dengan sempurna melainkan bersama perjuangan. Sebab kita akan bertembung dengan Dajjal. Kita akan bertembung dengan Dajjal. Kalau Allah izin kita hidup, pada masa itu kita akan bertembung dengan Al-Masih Dajjal. Dan kita akan bertembung dengan kebangkitan, insya-Allah. Kalau kita mati awal, mungkin kita tak sempat lah. Tapi kalau kita panjang umur kita, mungkin kita akan bertembung. So kita minta, ya Allah, dan hidupkanlah aku bersama perjuangan la ilaha illallah. Dan kemudian hidupkanlah aku bersama perjuangan Islam. Perjuangan dan pengorbanan Islam. Kita boleh berkorban. Yang ketiga, kita mintalah, ya Allah, kalau engkau matikanlah aku dengan kalimah la ilaha illallah, asyhadah, kalimah syahadah. Kemudian matikanlah aku dalam Islam. Ni kita kena minta ni.
Minta tiap-tiap hari. Kita ketuk pintu rahmat Allah tiap-tiap hari, terutama dalam bulan Ramadan. Saya cakap lagi sekali, letak tangan kanan dan tangan kiri seperti ini, seperti ini, seolah kita sedang berjabat, sedang bersalaman. Kemudian kita letak ke dada, tutup mata kita, kemudian kita bayangkan, kita berdepan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak ada Rasulullah, tak ada depan kita, kita bayang aja, kita anggap aja Rasulullah ada. Jadi kita sedang bercakap dengan di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam itu je. Kenapa penting? Nanti saya ceritakan kenapa penting. Ini salah satu daripada ajaran-ajaran tuan-tuan guru kita lah. Saya sempat bersama-sama dengan mereka, tuan-tuan guru kita yang telah ada sanak sebagainya. Jadi saya sempat sebenarnya bersama dengan dia orang semasa saya belajar lagi, insya-Allah, masa saya dalam keadaan berjumpa lah dengan tuan-tuan guru tu kan. Sama ada dia orang Arab ataupun orang Melayu kan. Jadi salah satu daripada bila kita bersama mereka, macam kita lah, kalau kita sayangkan kepada anak kita kan, kita sayang kepada ibu kita, sayang kepada semua orang-orang tadi tu, tentulah from time to time, dari masa ke masa kita akan membayangkan dia kan, kita bayangkan dia, wajah dia, kita pun doakan untuk dia kan, anak kita kan. Doa bayang. Kenapa bayang kan? Bayang ni ialah emosi kita bersama-sama dengannya. Kemudian kita punya subconscious kita bersama dengannya, itu membayangkan. Kenapa tuan-tuan? Sebab akhir zaman ni Dajjal dia menggunakan semua, termasuklah akal kita, termasuklah kita punya subconscious mind kita, hati kita, termasuk semua dia guna. Jadi dia guna nak penetrate. Jadi kita nak kena keluarkan bayangan-bayangan jahiliah, nak keluarkan angan-angan kosong, nak keluarkan. Jadi kita bayangkan siapa? Kita bayangkan kita bersama dengan Rasulullah SAW lah. Walaupun kita tak pernah nampak Rasul, agak-agak kita bayang, nampak gelap, tak nampak orang. Tapi kalau orang tu dia pernah bermimpi jumpa Rasul, dia boleh nampak Rasulullah SAW. Kalau dia seorang yang baik, bersih hati ni, Allah izinkan nampak Rasul. Kalau tak nampak, tak apa, tak nampak kan. Jadi ini sebenarnya hanya sebagai satu teknikal. Kita kata untuk kita nak melatih diri kita ni, membayangkan pejuang-pejuang Islam. Kalau tak boleh membayangkan pejuang Islam, tuan-tuan guru yang kita kenal kan. Mungkin kita pernah nampak gambar siapa, Syekh Abdul Qadir Jailani, ataupun nampak Imam Syafi'i, mungkin ada gambar dia apa sebagainya. Cuma kita bayangkannya, bukan bayangkan untuk nak sembah dia. Bukan bayangkan untuk sembah dia, bayangkan sebenarnya untuk nak mendapatkan kebersamaan dengan dia. Mudah-mudahan Allah berilah barakah pada kita dengan barakah dia. Kita bayangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan kita. Berada di hadapan kita, bukan dia ada, dia tak ada. Kita bayang. Jadi maknanya fokus kita lebih besar, fokus kita lebih tinggi. Jadi kalau kita buka mata tengok kita, mungkin fokus kita tu dah merawang mana-mana kan. Ini secara rasional lah. Sebenarnya dia ada explanation rational, explanation yang bersifat spiritual dan sebagainya. Tapi buat masa ni kita fikir macam itu je lah. Kemudian yang kedua, yang kita selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selawat pada dia. Sebab Allah perintah kita selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang. Kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hati kita nak sayang kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita minta, kita letak tangan kita kat dada pun boleh, tak nak pun tak apa. Letak ini, kita nak rasa sayang kat Nabi. Jadi bila kita selawat tu, kita nak rasa sayang. Kadang-kadang kita ni tak sayang Rasul. Kita tak sayang Rasul. Kasih sayang kita pada Rasulullah SAW tak ada. Tidak ada. Jadi ini yang kita nak kena latih lah. Latih ni secara latihan sahaja. Ini disebut tamrin. Riyadah. Ini latihan. Jadi ini kita buat pelan-pelan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan. Kenapa? Kerana mudah-mudahan bila kita tajdid iman kita, Allah bagi banyak lagi rahmat pada kita. Kenapa ustaz sahabat? Tak faham jadi kita nak kena melihat
Ramadan ni dipenuhi dengan kekuatan. Baik, yang pertama sekali, tajuk kita insya-Allah yang kita akan buat sepanjang bulan Ramadan bermula pada hari ini insya-Allah, iaitu berkenaan dengan Ramadan ini sebagai bekalan, sebagai persiapan kita untuk kita pertahankan diri kita dalam zaman akhir ini. Kita akan bincang tajuk itu. Yang pertama sekali, kita nak kena faham dengan sungguh-sungguh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah telah bersabda, apa sabda Rasul? Antara yang sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqti'al lail al-muzlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni hadis dari Imam Muslim sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mal. Badiru bil amal ni maknanya bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang akan datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Bagaikan potongan malam yang gelap. Jadi kita kena apa? Kita kena bersegera beramal kerana fitnah di akhir zaman ini gelap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud gelap? Maksud gelap ni, kalau kita berada dalam gelap, apa yang kita nampak dalam gelap? Tak nampak apa-apa. Dalam gelap kita tak boleh nampak apa-apa. Maknanya fizikal mata kita mati, tak boleh nampak. Gelap, tak ada cahaya langsung. Kita tak boleh nampak apa yang akan datang daripada jauh ke dekat. Kan? Contoh, dalam keadaan gelap juga bermaksud telinga kita tidak boleh nak kesan. Telinga kita tak boleh nak kesan. Mungkin juga ilmu kita tidak boleh kesan. Sebab apa? Tidak ada cahaya. Cahaya ini, yang pertama sekali, cahaya ini ialah dari ilmu kita. Hidayah Allah bagi kita cahaya. Jadi ilmu cahaya ini pun tak boleh nak lawan fitnah akhir zaman. Tak boleh lawan fitnah sebab dia tak cukup dengan ilmu saja, tak cukup dengan cahaya. Sebab tu kalau kita belajar sampai PhD, belajar sampai jadi Syekh Kabir, ilmu saja, tapi hati kita kosong, hati kita tidak ada kebersihan, tidak penuh dengan mazmumah, penuh dengan sifat-sifat yang apa kita panggil sifat-sifat yang tidak elok, maka ilmu kita tak akan nampak. Kita tak nampak Dajjal, tak nampak. Ni kata Rasul SAW, kan, fitnah yang datang bagaikan potongan malam yang gelap gelita. Maknanya tak nampak, kan. Maka seseorang itu pada pagi harinya beriman. Pagi hari beriman Islam, tapi pada petangnya menjadi kafir. Dan ada juga orang yang beriman pada petangnya, paginya esok dia jadi kafir. Dan dia kata apa? Ini yang kita bimbang ni bagi mereka yang Islam ni. Yabi'u dinahu. Mereka menjual agama mereka. Mereka menjual agama mereka bi'aradi minad dunya, dengan kegemerlapan tipu daya dunia ni. Jadi orang yang ada ilmu sahaja tak cukup, kan? Orang yang ada kita kata fizikal saja tak cukup, tetapi mesti ada sesuatu cahaya yang menerangi, kan, hati dia sehingga dia boleh melihat. Dan yang jadi bahayanya, ni bahaya ni Allah gambar ni melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya ialah orang yang terkena fitnah akhir zaman ini, dia akan menjual agamanya. Ini yang paling bahaya sekali. Ini saya pun bimbang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada menjadi orang-orang yang menjual agama. Yabi'u dinahu. Maka dia menjual agamanya
dengan bi'aradi minad dunya, dengan kegermelapan dunia. Nampak seolah dunia ni gemerlap lah. Baik, jadi yang pertama, Nabi kata kita bersegeralah kita beramal. Dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW menggambarkan kepada kita satakunu fitnah ataupun satakunu fitan al-qa'idu fiha khairun min qa'imul wa qa'imul fiha khairun min mashi wal mashi fiha khairun min sa'i wa man yushrif laha tashrif wa man wajada maljahan atau ma'adzan falya'uz bih, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi cerita pasal fitnah, kehebatan fitnah akhir zaman. Ini kita kena faham ni. Kita nak masuk Ramadan ni, kita kena faham apa yang kita nak buat bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni kita nak mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Fitnah Dajjal yang nak datang. Sebelum ni Dajjal tak keluar. Ramadan sebelum ni Dajjal tak keluar lagi. Mungkin tentera dia, mungkin dia punya perancangan jauh-jauh. Tapi yang sekarang ni ialah dia akan keluar. Macam mana keluar, bila keluar, wallahu alam. Tapi Nabi gambarkan kemuncaknya ataupun kesusahan fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi fitnah. Maka seseorang yang duduk dalam perkara itu tidak mengikuti fitnah itu, lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan menyongsong, berjalan mengiring. Dan yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Siapa-siapa yang larut, siapa-siapa yang terikut dengan fitnah itu, terikut dengan ujian itu, ikut dengan perancangan Dajjal, ikut dengan perancangan iblis, ikut dengan perancangan dunia ni, tak faham tentang pakatan jahat, tak faham, ikut, larut padanya, akan terjebak, dia akan terperangkap. Maka barang siapa yang dapat menghindarkannya, melarikan diri, lakukanlah. Maka kalau fitnah tu ada, jauhkan, jangan dekat dengan fitnah tersebut. Ini salah satu nasihat Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam satu hadis yang lain, hadis ni agak panjang, saya baca makna dia. Saya bacakan makna dia daripada Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini pun hadis sahih juga. Apa kata Rasulullah SAW? Saya baca depan dia je lah. Fa inna min waraikum ayyamat sabri. As-sabru fi. Saya minta maaf kalau saya sebenarnya cakap ni tak betul sangat sebab saya mula tak bersihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setelah kamu ni, macam selepas beberapa ketika, lepas sahabat, akan datang hari-hari yaumul sabr. Yaumul sabr, iaitu hari-hari penuh dengan kesabaran. Ni tuan-tuan. Sebab tu bulan Ramadan ni kita bincang-bincang, bulan Ramadan ni untuk menguji kesabaran. Sebab kita akan berjumpa dengan hari yang memang kita kena sabar. Wajib sabar. Wajib sabar, kena sabar. Ini akhir zaman. Jadi sesungguhnya setelah kamu, sahabat-sahabat, akan datang hari-hari kesabaran, hari-hari yaumul sabr. Orang yang sabar pada hari itu bagaikan orang menggenggam bara. Menggenggam bara. Tuan-tuan, macam mana rasa pegang bara ni? Cuba kita buat sekali. Tak payahlah pegang bara tu bare hand. Kita pakailah sesuatu, lapik, letak bara atasnya, kita pegang aja. Kita akan rasa dia mula membakar. Dan akhirnya tangan kita terbakar. Jadi maknanya, seseorang pada hari itu bagaikan orang yang bersabar. Orang Islam lah, kita lah. Bagaikan orang yang menggenggam bara. Dan orang yang beramal setelah itu memperoleh pahala 50 orang yang beramal seperti amalannya. Jadi Nabi gambarkan, memang susah, payah. Tapi Nabi kata 50 kali ganda pahalanya. Sebab Nabi nak menggambarkan susahnya tu. Susahnya tu sampai Allah bagi 50 kali ganda. Berbanding dengan zaman sahabat. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Adakah 50 kali ganda di antara mereka? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, tak. Tetapi 50 kali ganda daripada kalangan kamu. Jadi maknanya kesabaran ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah itu di akhir zaman tu, dia punya tingkatan dia, intensiti dia, kepekatan dia, kan? Kekuatan fitnah tadi sehingga kan Allah bagi 50 kali ganda. Tuan-tuan perempuan, jangan nampak 50 kali ganda, oh best lah 50 kali ganda. Tak, maknanya susahnya tu lebih 50 kali ganda daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang-kurangnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita tak ada rasul. Mungkin kita seorang-seorang kita terperangkap di mana-mana. Mungkin kita bersama sahabat-sahabat kita yang sama-sama lemah kan. Jadi Nabi kata, maknanya yang saya nak gambarkan sini, fitnah ujian yang dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, fitnahnya itu memang fitnah yang hebat. Jadi sebab tu saya nak sebut sini, Ramadan ni jangan main-main. Ramadan yang akan datang ni, yang besok ni, setengah orang dah masuk dah. Setengah orang dah berpuasa hari ni kan. Setengah orang lagi belum puasa. Besok ikutlah pandangan masing-masing, ikut takwim masing-masing kan. Ada yang nampak anak bulan, mungkin dah puasa kan. Baik, nak sebut kat sini, maka Nabi kata 50 kali ganda. Bayangkan 50 kali ganda. Jadi susah, memang susah. Sebab tu ramai tak mampu nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ini. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan fitnah itu? Saya bacakan sajalah dalam yang digambarkan oleh Ibn Arabi. Dia kata fitnah itu bermakna ujian. Fitnah itu bermakna cobaan. Fitnah itu bermakna dunia ini, harta ini. Fitnah bermakna anak-anak, keluarga yang membawa kepada kerosakan, ujian. Dan fitnah itu bermakna kekafiran. Jadi fitnah ini adalah satu yang akan sampai kepada kita. Jadi inilah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah. Dan fitnah-fitnah ini akan timbul lebih hebat lagi. Jadi baik. Jadi untuk itu, maka sebenarnya kita berpeluang masuk bulan Ramadan, insya-Allah. Kita peluang masuk bulan Ramadan. Maka bila kita peluang masuk bulan Ramadan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada al-mahdiyin ataupun mereka yang beriman yang ada pada hari ini untuk bersama-sama dengan orang beriman yang lain mencari bekalan. Jadi hari ini kita akan tengok sikit tentang bekalan ataupun pertahanan, sebab kita nak berhadapan dengan satu yang besar. Baik, yang pertama sekali saya nak membincang salah satu dari perkara yang penting dalam bulan Ramadan ialah as-saum. As-saum ni apa? As-saum inilah puasa. Puasa. Jadi kita nak tengok apa hakikat puasa. Kita ulang kaji lah. Ulang kaji. Tetapi janganlah ulang kaji ni kita ingat kita dah tahu. Jangan. Kita ulang kaji, kita nak anggap kita tak tahu. Kalau kita tahu, maka kita masukkan dalam hati kita untuk kita perdalamkan. Kemudian kita nak fikir macam mana nak buat. Macam mana nak buat kita kena fikir. Bukan macam mana nak tulis nota. Tulis nota penting. Macam mana nak laksanakan apa yang kita tahu tentang hakikat as-saum. Hakikat puasa. Baik. Apakah maksud as-saum ini? Kita akan masuk bulan puasa. Bulan Ramadan digambarkan bulan puasa juga. Maka secara tarbiyahnya, maksud as-saum ini adalah al-imsak 'anil fi'l. Al-imsak, maknanya al-imsak ni apa? Kita taruh imsak, waktu imsak ni apa? Imsak ni maknanya kita berpantang. Kita menahan diri kita. Jadi al-imsak 'anil fi'li. Secara umumnya, puasa tu maknanya kita menahan diri kita daripada perbuatan sesuatu tertentu. Perbuatan yang tertentu. Kita menahan diri kita daripada melakukan sesuatu. Sesuatu perbuatan. Jadi asal kepada as-saum ini ialah berpantang. Maknanya kita asalnya kita berpantang pada perbuatan.
anil fa'al. Jadi pada perbuatan ataupun kita menahan diri kita. Jadi asal puasa ni maknanya kita menahan diri. Ini semua orang dah tahu. Betul lah, aku dah tahu dah. Dah lama buat dah, 40 tahun, 60 tahun buat. Menahan diri daripada makan, minum, hubungan jenis dan sebagainya yang kita tahu dah. Ataupun meninggalkan sesuatu. Maksudnya al-imsak, kita meninggalkan sesuatu. Jadi hakikat puasa ni meninggalkan sesuatu. Satu perbuatan, satu perkara. Dan apabila kita meninggalkan sesuatu itu, kita nak kena rasa bahawa kita bukan tak makan aja, tak minum aja. Dia ada 3 puasa. Puasa dia ada 3. Saya mulakan dengan secara ringkas. Yang pertama puasa syariat. Puasa syariat ni puasa dari sudut fizikal. Yang kedua dia sebut puasa tarikat. Ini saya pinjam istilah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Puasa syariat fizikal, makan, minum, tidak memasukkan satu dalam kita punya badan, dalam lubang dan sebagainya. Tidak berhubungan jenis, kita kata syariat lah, fizikal. Yang kedua puasa tariqah. Puasa tariqah. Tariqah ni jalan menuju kepada Allah. Ini saya pinjam istilah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah radhiyallahu anhu. Jadi yang kedua ialah tariqah. Tariqah ni maknanya kita meninggalkan dosa-dosa. Itu tariqah. Maknanya fizikal saja tak cukup. Kita kena tinggalkan dosa juga. Dosa ni apa? Dosa ni contohnya dosa fizikal. Mata tak melihat yang haram, lidah tak cakap yang haram, telinga tak dengar yang haram. Tinggalkan dosa. Imsak anil fi'l. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu, iaitu dia maksudnya dosa. Yang kedua, puasa tariqah. Tariqah ni maknanya puasa meninggalkan dosa. Dosa ni apa? Dosa zahir dan dosa hati. Contohnya kita ada dendam tak? Kita dendam tak kat seseorang ni sekarang ni? Ada tak kita marah sangat kat orang sampai kita dengki dengan dia? Dendam dengan dia? Buang dendam, buang dengki. Buang, bersihkan. Kalau kita masuk dalam bulan Ramadan dengan dendam, dengan dengki, maka kita bimbang puasa kita tercemar. Sebab itulah tidak berpuasa seseorang itu yang memakan daging saudaranya, kata Rasulullah SAW. Dikatakan tak berpuasa seseorang itu yang memakan daging saudaranya. Apa maksud makan daging saudaranya? Dia mengumpat, dia riba, dia mengumpat. Mengumpat ni apa? Mengumpat ni lahir daripada perasaan negatif, dengki, dendam, perasaan buruk sangka, jahat sangka kepada saudara kita. Maka Nabi sebab apa? Tidak berpuasa orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Orang yang mengumpat, maknanya macam tak puasa. Sebab itulah puasa ni dia ada yang syariat. Syariat ni yang fizikal, makan, tinggal minum dan sebagainya, yang kita pun tahu dah. Kemudian yang kedua lah meninggalkan dosa. Dosa yang zahir, dosa yang batin. Itu puasa tariqah. Tariqah ni maknanya kita ni baru berjalan menuju kepada Allah bila kita meninggalkan dosa. Jadi kita sembahyang, kita baca Quran, kita berzikir dalam bulan Ramadan, tapi dosa kita tak tinggal. Dosa kita tak tinggal. Maka maknanya apa? Maknanya kita belum menuju pada Allah lagi. Itu yang letih tu. Letih. Kenapa kita letih? Sebab rupanya dosa tu menarik kita lari jauh daripada Allah. Kita nak sembahyang, nak dekat Allah. Sembahyang tarawih lah, sembahyang macam-macam kan. Tapi tiba-tiba, dosa yang ada pada kita, yang kita tak nak tinggalkan tu, dia menarik kita jauh daripada Allah. Tarik. Akhirnya kita tak sampai ke Allah. Tak sampai ke Allah. Itu yang Nabi SAW menggambarkan kepada kita. Tengok apa Nabi sebut. Nabi gambarkan kepada kita, man ja'ahu Ramadan walam yaghfir lahu fi fala ghafarallahu lah. Atau kama Rasulullah SAW. Man ja'ahu Ramadan. Siapa-siapa yang didatangi bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, kemudian dia kata apa? Walam yaghfir lahu fi, dan dia tidak mendapatkan keampunan. Allah tak beri ampun pada dia. Maknanya dia tidak bertaubat. Dia tidak bertaubat. Maknanya dia tidak meninggalkan dosa dia.
Dia tak mau tinggal dosa dia. Dia buat juga dosa dia. Maka Allah gambar apa? Melalui Rasulullah SAW. Fala ghafarallahu lah. Maka Allah tidak akan memberikan keampunan padanya. Seolah-olahnya Allah tak ampunkan dosa dia. Jadi sebab tu digambarkan puasa ini bukan hanya sekadar kita tak makan, tak minum. Tapi sebenarnya kita meninggalkan dosa zahir, dosa batin. Ni puasa tariqah. Disebut oleh Abdul Qadir Jailani rahimahullah dan ulama-ulama yang lain lah. Yang ketiga, puasa hakikat. Hakikat puasa. Hakikat puasa. Apa hakikat puasa ni? Kalau syariat, fizikal. Kalau tariqah, berjalan, kita tarik menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah tadi, tinggalkan benda yang menghalang kita untuk jumpa Allah. Dosa-dosa tadi. Dosa zahir, dosa batin. Jadi kalau hakikat puasa sebenarnya apa? Hakikat puasa ialah kita meninggalkan perkara ataupun perbuatan ataupun perasaan ataupun pemikiran yang menyebabkan kita terputus daripada Allah. Itu hakikat puasa. Hakikat puasa, kita tinggalkan segala perkara yang menyebabkan kita lalaikan Allah. Menyebabkan kita tak ingat pada Allah. Yang menyebabkan kita rasa kita inilah Tuhan punya diri. Kita inilah yang baik. Kita inilah yang hebat. Kita punya. Jadi hakikat saum, hakikat puasa tu, hakikat sebenarnya ialah kita meninggalkan segala perkara-perkara yang menyebabkan kita lalai pada Allah. Tidak mau lalai dengan Allah. Tidak mau terputus dengan Allah. Jadi meninggalkan kelalaian. Iaitu suasana-suasana yang menyebabkan kita terputus daripada hubungan dengan Allah. Itu hakikat puasa. Maka sebab itulah ketika kita melaksanakan puasa al-imsak, kita menahan diri kita daripada meninggalkan suatu perbuatan. Kita meninggalkan perbuatan itu, saya nak tambah sikit lagi. Meninggalkan perbuatan itu pun kita tinggalkan perbuatan yang kita boleh buat. Kalau benda yang kita tak boleh buat, itu tidak dikira puasa lah. Maknanya benda tu kita memang tak boleh buat dah. Kan? Memang tak boleh buat. Tapi kita meninggalkan benda yang boleh buat. Kita meninggalkan benda yang boleh buat. Contoh apa benda boleh buat? Kita boleh makan. Kita tak makan. Kita boleh minum. Kita tak minum. Kan? Kita boleh jaga mata kita. Kita boleh tengok benda haram. Dalam video ke, dalam internet ke, dalam handphone ke, tengok benda haram. Tapi kita tak tengok. Kita boleh mendengar benda haram. Tapi kita tak dengar. Kita boleh cakap, mengumpat, fitnah dan sebagainya. Tapi kita tak cakap. Tak mengumpat, tak fitnah. Itu maknanya sesuatu yang kita boleh buat. Tapi kita tak nak buat. Kerana Allah. Kerana Allah. Jadi sebab tu, ni penting tuan-tuan dan puan. Sebab hari ni ramai juga puasa. Ramai puasa. Tapi kan, mereka meninggalkan sesuatu bukan kerana Allah, sebab dah jadi adat. Dah biasa jadi adat, bukan kerana Allah. Sebab itulah dia puasa, dia boleh buat maksiat. Sebab apa? Dia tidak dalam keadaan memahami. Jadi sebab itulah hakikat imsak. Hakikat imsak ini meninggalkan. Hakikat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kita gambarkan tadi, ialah kita meninggalkan dengan kesedaran. Dengan satu ilmu. Dengan satu kesedaran. Bukan setakat tinggal-tinggal gitu je. Buat aja. Tak. Kita ada satu kesedaran dalam hati kita. Ada ilmu dalam pemikiran. Kenapa saya tinggalkan? Kenapa saya tinggalkan? Jadi, apakah kesedaran itu? Jadi, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Kesedarannya ialah, yang pertama, kesedaran kita ini adalah hamba Allah. Kita sedar ni, kita tinggalkan ni sebab kita ni hamba Allah. Ini kesedaran yang ada dalam hati kita. Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedang melakukan sesuatu yang Allah wajibkan. Ini kesedaran. Kita hamba Allah. Saya hamba Allah, sebab tu saya tak makan. Sebab saya tak minum. Saya tak jaga. Saya jaga mata saya. Saya ni hamba Allah. Saya meninggalkan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Saya buat benda yang Allah wajibkan. Jadi sebab itulah
bila kita berpuasa, hati kita mesti ada kesedaran hubungan kita dengan Allah. Jadi bukan setakat puasa aja. Ini namanya kita sebut sini hakikat imsak. Hakikat imsak. Sebab hakikat saum tadi, kita tak mau diri kita terputus daripada Allah. Tak mau lalai. Tak mau lalai daripada zikrullah. Tak mau lalai daripada ingat Allah. Tak mau lalai daripada sayang pada Allah. Tak mau lalai daripada kita ma'iyatullah bersama Allah. Tak mau lalai. Tak mau leka. Jadi bila kita kata macam itu, maka kita kata hakikat puasa. Apa beza puasa orang Islam, orang beriman dengan orang yang bukan Islam, bukan beriman? Bezanya ialah orang beriman, dia ada kesedaran dengan Allah. Maka yang pertama sekali disebut sini kesedaran bahawa kita hamba Allah. Nombor satu. Nombor dua juga kesedaran bahawa Allah adalah Khaliq. Allah pencipta. Maknanya kita puasa dengan kesedaran. Dengan al-wa'yun as-sahih. Digambarkan oleh ulama-ulama tarbawi dia kata apa? Ulama tarbiyah kata apa? Al-wa'yun as-sahih. Maknanya kita mempunyai kesedaran yang benar. Kesedaran yang sahih. Kesedaran bahawa Allah adalah Khaliq. Allah pencipta kita. Dan kita adalah makhluk yang dicipta tujuan untuk ibadah. Jadi kita buat ni kerana tujuan kita ni, makhluk kita ni ibadah pada Allah. Dan kemudian kesedaran Allah pencipta kita, Allah mencipta kita dan alam seluruhnya. Dan Allah mencipta seluruh alam. Jadi Allah bukan cipta kita je. Allah cipta semua sekali. Wa kulli syai'in biqadar. Setiap sesuatu Allah cipta dengan qadarnya. Dengan ketentuannya. Dan kemudian kesedaran bahawa kita akan kembali pada Allah. Ni susah ni. Nak rasa kita nak balik jumpa Allah, susah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, susah. Inna lillahi itu peringkat pertama. Kita kesedaran bahawa segalanya daripada Allah. Segala daripada Allah. Sebab tu kita ni hamba Allah. Kemudian wa ilaihi raji'un, kepada Allah kita akan kembali. Jadi sebenarnya puasa ni, puasa ibadah kita ni semua untuk nak menuju kepada Allah. Ni persiapan kita menuju kepada Allah. Maknanya kita puasa ni sebab nak jumpa Allah. Bukan puasa sebab nak raya. Ada orang puasa sebab nak raya. Puasa sebab nak raya. Kenapa nak puasa ni? Sebab kita nak kena puasa sebab kita baru boleh raya dia kata kan. Tak. Bila kita puasa, kenapa puasa? Baru Allah redha. Sebab kita nak jumpa Allah. Ni kita kena betulkan. Baru Allah redha. Sebab kita nak jumpa Allah. Kenapa kita nak cari redha Allah? Allah pencipta kita. Kita ni hamba dia. Makhluk. Barulah puasa tu jadi kesedarannya betul. Barulah dia menuju kepada kebangkitan dan kekuatan. Kalau tidak, dia tak pergi ke situ. Jadi sebab itulah kesedaran tentang bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesedaran segala nikmat akan ditanya. Kesedaran bila kita makan ni Allah akan tanya. Subhanallah, subhanallah. Semua yang ada kat kita Allah akan tanya. Allahu Akbar. Kat mana Allah tanya? Bukan kat dunia. Allah tanya kat yaumul hisab. Yaumul hisab. Jadi Allah akan tanya. Ini satu kesedaran. Kita akan kembali pada Allah. Kemudian lepas tu kita akan dihisap oleh Allah. Ni kesedaran ni kita kena rasa. Kena bina pada anak-anak kita. Pada diri kita. Pada diri keluarga kita. Kita puasa kenapa? Bukan puasa sebab nak raya. Raya tu Allah bagi ganjarannya. Kan? Tetapi puasa ni sebab kita ni hamba Allah. Kita nak jumpa Allah. Jadi kita nak cari redha Allah. Macam mana nak cari redha Allah ni? Sebab nanti Allah akan hisap kita. Baju kita, Allah akan tanya besok kita pakai baju ni. Macam mana kita pakai baju? Ada orang pakai baju. Bajunya mahal. Apa nama bajunya? Bajunya namanya polo, katakanlah. Ataupun bajunya namanya apa, baju yang mahal lagi saya pun tak tahu. Cap buaya agaknya, krokodil agaknya lah saya pun tak tahu. Baju cap payung contohnya. Jadi ada bajunya mahal. Ada orang pakai baju mahal supaya dia rasa bangga dia pakai baju mahal.
Orang lain semua pakai baju murah-murah. Dia bangga dengan diri dia. Kan? Dia rasa baju tu dia punya. Ada orang pakai baju macam tu. Kenapa beli baju mahal-mahal? Tak standard lah kalau pakai baju murah-murah ni. Tak standard lah kan. Jadi, dia pakai baju sebab nak menunjukkan baju dia. Ini orang-orang yang terputus hubungan dengan Allah. Terputus. Jadi, ada orang pakai baju juga. Pakai baju yang sama. Baju cap bendera ke. Cap bendera pula. Cap payung lah apalah kan. Polo lah apalah. Pakai baju camel ke. Pakai baju yang mahal sikit. Kan? Mahal sikit tu. Kan? Kenapa dia pakai baju mahal? Yang pertama sekali, memang Allah bagi dia rezeki, dia mampu. Kan? Tapi yang paling utama sekali, dia pakai baju mahal. Bukan tujuan nak cakap, aku lebih baik daripada orang lain. Aku ni pakai baju mahal standard. Tak. Dia pakai baju mahal, dia nak tunjukkan syiar bahawa Allah ni maha kaya. Orang beriman kena pakai baju yang terbaik. Kenapa pakai baju terbaik? Ini syiar, nikmat daripada Allah. Kan? Di dalam hati dia rasa, aku nak tunjukkan syiar. Nikmat rezeki Allah bagi pada aku. Allah bagi, bukan aku punya. Allah punya. Kan? Allah punya. Dipakai dengan tawaduk. Dipakai dengan rendah diri. Dipakai dengan tadaruk. Dia rasa perlu Allah. Dia rasa kefakiran. Allah bagi. Jadi dia pakai itu nak tunjukkan kepada orang lain bahawa Allah ni maha kaya. Aku ni orang Islam. Aku ni orang beriman. Aku orang bertakwa. Dan Allah SWT yang maha kaya memberi rezeki pada aku ni syiar. Nak menunjukkan syiar. Satu tanda bahawa Allah SWT maha kaya memberi rezeki kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita pakai dengan perasaan tawaduk. Dengan perasaan rendah diri. Tadaruk, kita rasa baju tu Allah punya, tak rasa kita punya. Baik. Jadi dua orang yang pakai baju yang sama, satu pakai baju dengan rasa bahawa standard. Ini aku punya. Dan aku punya status. Aku yang baik, aku paling baik. Dia boleh sombong. Dia boleh ujub, dia boleh sombong. Dia boleh riak. Yang satu lagi dia pakai sebab nak tunjuk syiar. Allah bagi rezeki dia banyak, memang dia orang kaya. Jadi setakat nak beli baju, satu baju RM500, sehelai t-shirt RM500, dia tak ada masalah. Dia billionaire. Dan dia pakai baju tu bukan sebab dia nak tunjuk kat orang, tak. Dia pakai sebab nak syiar. Syiar kepada orang kafir ni. Syiar kepada orang yang tak kenal Allah ni. Nak tunjuk kepada dia, aku ni Allah punya. Itu perasaan dalam hati dia. Ni beza kan? Beza tak? Beza lah. Jadi di yaumul hisab nanti, apabila berhadapan dengan Allah, bila Allah tanya, kenapa? Apa yang kau guna dengan nikmat yang aku bagi? Seorang ni pakai baju, dua orang ni pakai baju yang sama. Satu pakai dengan nak menunjuk-nunjuk. Maka dia akan Allah hapuskan. Allah hukum dan kau tak ingat aku yang bagi. Contoh je lah. Bahasa kita kan. Yang seorang pula, ya Allah, aku pakai supaya nak menunjukkan syiar orang Islam ni kuat, gagah, orang Islam ni perkasa, orang Islam ni ada orang Islam yang tidak lupa. Walaupun dia pakai baju hebat, tapi dia tawaduk, duduk sama-sama orang miskin, makan sama-sama orang miskin, contohnya kan. Dia tidak riak, tidak sombong. Dia tolong orang miskin. Jadi bajunya hebat, tapi tawaduknya luar biasa. Kan? Rendah dirinya luar biasa. Kan? Jadi dia pun buat sekali. Jadi, ya Allah, kan, aku pakai yang macam gini, kan, supaya apa? Aku pakai macam ni supaya kan orang melihat macam mana cara bersyukur. Aku nak menunjukkan syiar kan nikmatmu ya Allah. Maka Allah pun terima. Benar engkau, memang hati dia macam itu. Bukan main-main, bukan boleh bohong-bohong. Allah pun hisap dia dengan kadar memberikan ganjaran pada dia. Ini berbeza tak? Berbeza. Jadi apabila kita berpuasa, kesedaran kita bahawa bukan sahaja kita akan kembali kepada Allah, tetapi kita akan dihisap oleh Allah. Yaumul hisab. Allah akan kira. Kita makan apa hari ni? Sup daging, kambing, kari kambing. Tiap-tiap hari makanan yang mahal-mahal kita makan. Allah kira tak? Allah kira. Orang yang makan banyak, makan mahal, agak-agaknya dengan orang yang makan sikit, makan murah, apa perkiraan dia? Sejauh mana bersyukur? Kalau orang yang Allah bagi lebih sikit rezeki, mesti syukur lebih lagi kan. Tiba-tiba dia tak syukur, dia lupa Allah. Lagi habis Allah bantai dia kan. Lebih kurang begitulah. Maknanya kesedaran di sini ialah kesedaran bahawa kita adalah
segala nikmat yang ada pada kita Allah akan tanya. Ini kesedaran kita sebagai hamba Allah. Kesedaran kita adalah hamba Allah yang taat. Jadi kita imsak, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu sebab kita taat pada Allah. Ini kesedaran. Kemudian kesedaran inilah bila kita berpuasa bersama dengan kesedaran yang saya sebut tadi, contohlah ada banyak lagi kan, maka barulah puasa itu akan melahirkan disebut quwwatul ruhiyah. Al-quwwatul ruhiyah barulah melahirkan kekuatan kerohanian. Barulah melahirkan kekuatan roh. Baru lahir kekuatan iman, baru lahir. Jadi bukan setakat kita puasa, sebab tu ramai orang puasa tapi dapat penat aja, dapat lapar aja. Jadi kita nak tengok sini. Jadi ini hakikat puasa yang kita kena faham. Kita kena didik anak-anak kita macam itu, suami kita, isteri kita. Puasa ni bukan sebab nak raya. Puasa ni sebab nak cari redha Allah, sebab kita ni hamba Allah, kan? Saya dah sebut tadi. Jadi kesedaran inilah yang akan menimbulkan quwwatul ruhiyah, kekuatan roh. Dan kekuatan inilah yang akan menjadikan manusia itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi kekuatan rohiyah inilah yang akan membina kekuatan fizikal. Fizikal kita akan jadi kuat. Yang akan membina kekuatan fizikal. Sebab itulah kita lihat di sini, bila nak berdepan dengan Al-Masih Dajjal, bila nak berdepan dengan fitnah ujian akhir zaman, maka kita perlukan kepada quwwatul ruhiyah, kekuatan roh. Kekuatan ni datang daripada kesedaran tadi. Dan kesedaran itulah yang akhirnya akan membina kita semakin fizikal, kita makin kuat, kita makin tahan. Makin tahan, boleh sembahyang panjang-panjang sikit, boleh baca Quran banyak sikit, kan? Boleh zikir berterusan, boleh infak pada jalan Allah, boleh sedekah, boleh bayar zakat dengan keadaan kekuatan rohiyah tadi. Inilah yang kita nak kena tengok. Dan kekuatan rohiyah inilah yang merupakan asas kepada kekuatan berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Ini kekuatan yang perlu, yang sangat perlu. Maka kekuatan rohiyah ini akan menjadi merupakan kekuatan lebih daripada fizikal. Sebab itulah kita lihat di sini, orang puasa tinggal makan, tinggal minum, lawan hawa nafsu dia, kan? Di mana kekuatan nak lawan hawa nafsu tadi? Kekuatan rohiyah. Kekuatan rohiyah. Maka kuatul rohiyah ini, kekuatan roh ini, atau kita panggil spiritual, spiritual power, lahir daripada kesedaran. Dia lahir daripada kesedaran hubungan kita dengan Allah. Jadi kekuatan ni lahir bila kita terikat dengan Allah. Kalau kita setakat puasa, fizikal tinggal tu, kita tak terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan rohiyah ini, kekuatan inilah yang tidak ada tara tandingannya, maka dia akan melebihi daripada kekuatan fizikal. Kekuatan fizikal. Sebab tu kita tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh siang-siang boleh berperang, bulan puasa boleh berperang. Perang Badar bulan puasa, 17 Ramadan kan. Perang Uhud, bulan puasa masuk bulan Syawal. Perang Khandaq bulan puasa juga, masuk bulan Syawal. Perang pembukaan kota Mekah bulan Ramadan, kan? Pembukaan Eropah masuk Islam, Tariq bin Ziyad bulan Ramadan. Islam mula masuk ke Eropah bulan Ramadan. Peristiwa Ain Jalut. Ain Jalut ni apa? Tentera Islam kalahkan Mongol. Mongol pertama kali kalah. Pertama kali Mongol kalah. Tak pernah kalah. Tiba-tiba kalah dengan orang Islam yang berpuasa. Orang Islam yang berpuasa. Bulan Ramadan. Di Ain Jalut. Kalau kita ingat puasa ni lemah lah, letih lah, tak ada energi. Tiba-tiba menang. Kemudian pembukaan Baitul Maqdis zaman Salahuddin Al-Ayyubi pun dalam bulan Ramadan juga. Banyak
perang-perang besar, banyak peristiwa besar berlaku dalam bulan Ramadan. Dan sahabat berpuasa. Adalah mungkin yang sakit, yang tu tak puasa, tapi majoriti puasa. Berpuasa. Dan kemudian mereka bukan saja berpuasa pada siang hari, dalam keadaan padang pasir yang panas, dalam keadaan kesusahan yang banyak dan sebagainya, malam hari meriah dengan tahajud. Meriah dengan tahajud malam-malam. Kita ni siang dah puasa, malam tidur. Kena pula perang. Kena pula letih dengan kerja dan sebagainya, malam tidurlah. Sampaikan nak sembahyang tarawih pun tak larat. Sahabat-sahabat Nabi dengan kekuatan ruhiyah dia, siangnya perang, siangnya panas, padang pasir sebagainya. Sebab bulan puasa ni, as-saum ni sebenarnya ialah bulan musim panas. Kalau di sana kan, ni panas digambarkan begitulah. Kebanyakannya bulan musim panas. Baik. Jadi bila bulan Ramadan, dahlah panas terik, panas matahari terik dan sebagainya. Saya pernah pergi, tuan-tuan, pengalaman saya pergi umrah dalam bulan Ramadan. Umrah dalam bulan Ramadan. Oh subhanallah, panas. Panas, tuan-tuan. Sampai 50 degree Celsius. Sampai 45 degree Celsius, 50 degree Celsius. Panas, memang panas. Saya ingat lagi nak daripada Madinah nak pergi ke Mekah, nak buat umrah lah kan. Jadi sampai kat masjid tengah-tengah dah pakai ihram siap-siap lah. Pakai ihram mana boleh tutup kepala kan. Tutup kepala tak boleh pakai kan. Jadi pakai ihram lah. Berhenti nak sembahyang Zuhur di tengah-tengah jalan daripada Madinah pergi Mekah. Punyalah panas kan. Keluar daripada bas tu, lari pergi ke panas sangat ni. Tak tahan, lari pergi ke surau dia ataupun musallah dia. Kan, lari ambil sembahyang lah. Air je pun panas. Bayangkan kalau zaman dulu lagilah. Kan, baik. Jadi sahabat-sahabat siang-siang mereka berpanas, mungkin berperang. Malam hari meriah dengan tahajud. Meriah dengan munajat. Mana dia punya power dia, mana kekuatan dia dapat? Mana dia boleh ada kekuatan nak bangun malam lagi, nak sembahyang banyak, panjang sembahyangnya, munajatnya, doa minta ke Allah. Kan? Meriah, semua orang buat. Bukan seorang je buat. Bukan Rasulullah SAW je buat. Tak, semua sahabat-sahabat semua buat. Dan dia buat bukan sebab dia nak ikut Nabi, malu kat Nabi. Tak, memang dia bangun, dia nak buat. Meriah digambarkan dalam sirah. Meriah malam tu, meriah bangun tahajud. Ketika di medan peperangan tu, malam tahajud, siang perang. Mana kekuatan dia tu? Kalau kita kata tak cukup, kena tidur 8 jam. Kan? Kena tidur 8 jam, 7 jam, 6 jam kurang-kurang kata. Jadi, di mana kekuatan? Ialah quwwatul ruhiyah. Jadi sebab tu, di akhir zaman, kita nak kena bina kekuatan ni. Kita nak kena bina kekuatan ni. Barulah, apabila kita dapat kekuatan ni, barulah kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan bekalan yang kuat, bekalan yang cukup, berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Baik. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan sedikit, saya minta masa sikit, kita mula lewat tadi. Iaitu berkenaan dengan kan contoh-contoh kekuatan rohiyah, contoh kekuatan rohiyah. Di mana contohnya siksaan-siksaan oleh Zionis. Contohnya Zionis ni tentera Dajjal lah. Zionis ni tentera Dajjal lah kan. Mereka menyiksa rakyat Palestin, sahabat-sahabat kita tu kan. Macam-macam siksaan. Saya baca dalam buku tentang penjara apa yang berlaku dalam penjara di sana digambarkan mereka diseksa ni kan 95% digambarkan 95% daripada orang-orang yang berhadapan dengan siksaan-siksaan itu kan, adalah cara siksaan, metod siksaan yang diharamkan digunakan oleh dunia, undang-undang dunia mengharamkan penggunaan siksaan itu. 95%. Macam-macam lah. Ada seorang ni, siapa nama dia
dah lama kisah ni. Ada seorang tua. Di Syria, ini di Syria. Di penjara Syria. Dia telah dibunuh, akhirnya dibunuh. Tapi sebelum tu diseksa teruk. Kan? Mula-mula dibakar kepala je, rambut dibakar. Kemudian anggota dipotong. Kemudian tu diseksa teruk, dipukul dia apa sebagainya. Dah terlalu teruk sangat, dah tak larat dah apa, baru dibunuh. Ini pada orang tua. Orang tua Ada banyak lagi lah. Nanti saya ceritalah kisah-kisah mereka ni. Yang nak menunjukkan pada kita sebenarnya sebahagian daripada saudara-saudara kita ini, Zionis ni, dia menyeksa sampai tak boleh nak fikirlah. Jadi apa yang kuat? Apakah yang menyebabkan kita kuat? Quwwatul ruhiyah. Jadi dia ada 3 kekuatan. Pilar-pilar tiang-tiang kebangkitan Islam, 3 kekuatan. Yang pertama, quwwatul ruhiyah. Nombor 1. Quwwatul ruhiyah ni maknanya keadaan hubungan kita dengan Allah, iman kita, hati kita. Itu quwwatul ruhiyah. Yang kedua, quwwatul wahdah. Iaitu kekuatan bersatu, penyatuan. Kekuatan ukhuwah. Kekuatan ukhuwah. Jadi kita kena ada kekuatan ukhuwah. Yang ketiga, quwwatul maddiyah. Quwwatul maddiyah. Iaitu kekuatan fizikal. Termasuklah silah, persenjataan dan sebagainya. Jadi quwwatul dan maddiyah. Jadi yang pertama ruhiyah. Yang kedua ukhuwah tadi, wahdah, penyatuan. Kita akan menang bila kita bersatu. Yang ketiga ialah apa? Maddiyah. Bertiga bahawa fizikal. Jadi bulan Ramadan, nombor 1 yang kita nak bina ialah quwwatul ruhiyah. Jadi macam mana nak bina quwwatul ruhiyah? Kita kena bina bersama-sama dengan hakikat iman. Sebab tu kita kena faham. Kesedaran tadi kena faham. Jadi bila hari ni ada, insya-Allah dia akan membina kekuatan-kekuatan yang lain. Jadi ini nombor 1 insya-Allah pada hari ini sebagai apa namanya, kita kata mukadimah. Insya-Allah esok kita akan sambung pada bulan Ramadan, hari yang pertama bagi Malaysia lah. Iaitu kita akan bincang tentang banyak perkara lah. Antaranya ialah apakah kita maksudkan dengan quwwatul ruhiyah ini, macam mana cara kita nak memperdalamkan dia, macam mana nak membina kekuatan tadi. Kita contohnya ada banyak soalan-soalan lah. Contohnya ada satu soalan daripada kawan-kawan kita, saya ni seorang perempuan. Saya ni tak ada suami. Saya seorang-seorang. Maknanya suami dah tinggalkan dia, jadi ibu tunggal. Macam mana seorang ibu tunggal nak menjaga diri dia dan anak-anak dia ketika mana Dajjal datang? Macam mana? Jadi saya nak tanya satu soalan. Adakah kekuatan kita pada suami, kekuatan kita pada keluarga, pada kawan-kawan, atau kekuatan kita pada Allah? Kalau kekuatan kita pada Allah, suami tak ada pun tak apa. Memanglah suami itu akan membantu, insya-Allah. Tetapi kekuatan pertama ialah Allah. Jadi ada juga di kalangan kawan-kawan kita yang tanya, ni terutamanya wanita lah, yang tanya macam mana saya ni, saya tak kahwin lagi. Maka saya tak ada suami, bapa pun dah meninggal dan sebagainya. Saya seorang-seorang, saya kerja seorang-seorang. Betul. Kita kena ada orang yang laki-laki menjaga kita. Tetapi kalau dah tak ada, macam mana? Ya, sebenarnya hakikat kekuatan tu kita bersama Allah. Quwwatul ruhiyah tadi. Ini bulan Ramadan kita nak kena bina ni. Bila kita bina yang ini, insya-Allah mudah-mudahan kita ada kekuatan. Jadi kita tak bergantung dengan makhluk, tak bergantung dengan manusia. Kita bergantung dengan Allah sahaja. Ini bulan Ramadan ni kita nak bina ni. Jadi Allah izin sekiranya Dajjal datang dan kita masih hidup, insya-Allah mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang mendatang, fitnah-fitnah yang mendatang. Bukan saja perempuan, laki-laki pun sama, lemah. Jangan ingat laki-laki ni kuat. Tetapi betul lah, kekuatan kedua ialah wahdah, kekuatan
penyatuan. Jadi sebab itulah siapa yang belum kahwin, kahwinlah. Baguslah kita berkahwin. Maknanya kita ada kerjasama, kan? Barakah, rahmah, kan? Barakah dan rahmah. Tapi kalau dah Allah tak izin, macam mana kan? Kita tak boleh nak bergantung dengan manusia, tak boleh bergantung dengan makhluk. Kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah insya-Allah bulan Ramadan kita nak jadikan sebagai bulan membina pertahanan kita. Pertahanan paling kuat ialah quwwatul ruhiyyah, insya-Allah. Kita akan sambung esok, mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Doalah tuan-tuan, puan-puan, supaya saya boleh sampaikan apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati apa yang kita sama-sama buat ini dalam keadaan pada hari ini, insya-Allah. Walaupun macam mana keadaan kita, sentiasa kita bersama dengan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, insya-Allah. Aku liquli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan, minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ni tak sampai ataupun mungkin kurang daripada yang kita hajatkan. Saya mohon ampun pada Allah atas kelemahan yang ada pada saya. Saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan kita doalah supaya Ramadan yang akan kita lalui ataupun yang kita sedang lalui akan menjadi Ramadan yang terbaik berbanding yang lepas-lepas. Yang terbaik berbanding yang lepas-lepas. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan membina kekuatan kita, insya-Allah, untuk mempertahankan diri kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, terutama fitnah Al-Masih Dajjal dan tentera-tenteranya, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa asikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Karim ya Muqtadir. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh panjang-panjangkan kuliah kita, insya-Allah.